Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Nadia binti Abdul Halim, nombor menteri 18 DSK 20F108. Grup kami memilih Transportation Sector. Projek kami namakan sebagai Car Free Day. Pelaksanaan projek ini dilakukan sedikit demi sedikit dari semasa ke semasa bagi mengurangkan pencemaran udara. Sebagai contohnya, penghasilan kereta api sebagai kemudahan awam dapat mengurangkan pencemaran udara di negara kita. Sejarah penghasilan kereta api ini adalah pada awalnya kita hanya menggunakan kereta api wak yang menggunakan bahan api sebagai pengangkutan awam. Tetapi disebabkan kereta api wak melepaskan asap yang banyak, ia menyebabkan pencemaran udara di negara kita. Oleh itu, negara kita sedikit demi sedikit cuba mengubah kereta api wak kepada kereta api diesel. Kerana kereta api diesel ni dia lebih menjimatkan bahan api. Bukan itu sahaja, kereta api diesel ni juga dia menghasilkan kurang karbon monoksida. Sebab tu dia boleh mengurangkan pencemaran udara di negara kita. Tetapi dengan pembangunannya semakin pesat dan membangun, kereta api diesel telah diubah suai dan ditambah baikkannya dengan menghasilkan kereta api elektrik seperti ETS, LRT dan sebagainya. Okey, seterusnya pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kesedaran tentang bahaya yang disebabkan oleh karbon atau asap yang berlebihan, Hari Sifar Pelepasan disambut setiap tahun oleh orang ramai di banyak negara pada 21 September dengan mesej utama Hari Tanpa Kereta yang disambut di beberapa bandar di dalam Malaysia. Ini menggalakkan pemandu menyerahkan kereta mereka selama sehari dan menggunakan kenderaan awam seperti LRT dan ETS sebagai pengangkutan mereka. Ini dapat mengurangkan pencemaran udara di negara kita. Seterusnya, antara kebaikan transformasi ini termasuklah dapat mengurangkan pencemaran. Seperti yang kita sedia maklum, rail transport adalah salah satu pengangkutan yang paling cekap tenaga. Ini bermakna dengan penggunaan rail transport mampu mengurangkan pelepasan gas karbon dan pada masa yang sama melahirkan rakyat yang sihat dan terhindar daripada penyakit pernafasan seperti asma. Kebaikan kedua adalah dapat menjimatkan masa dan wang. Dengan menggunakan rail transport, sebagai contoh, sudah tentu kita dapat lap seketika atau membaca buku ketika dalam perjalanan. Bukan itu sahaja, malah dapat menjimatkan wang. Jika difikir secara logik, penggunaan kereta milik sendiri sudah tentu kita perlu menanggung pelbagai bayaran seperti bayaran servis kereta dan tol. Dan akhir sekali, sistem pengangkutan yang baik di negara sudah tentu dapat menjana pertumbuhan ekonomi apabila lebih ramai rakyat Malaysia kini berpeluang meningkatkan taraf ekonomi dan taraf hidup mereka. Antara halangannya pula adalah pengangkutan berasaskan jalan raya masih kekal menjadi pilihan kebanyakan rakyat Malaysia apabila negara mempunyai rangkaian lebuh raya yang maju seperti lebuh raya Utara Selatan dan Pantai Timur. Oleh itu, mereka perlu menawarkan diskaun untuk tambang kereta api untuk meningkatkan jumlah bilangan penumpang. Halangan kedua pula adalah sejak dari hari pertama rail transport beroperasi, KTM komuter telah menggunakan sistem tiket kertas. Kemudian mereka mula mengenalkan sistem tiket atas talian dengan bayaran tanpa tunai untuk mengatasi masalah tiket tidak mencukupi dan penggunaan mesin tiket yang tinggi. Dan halangan yang terakhir adalah apabila MRT menyediakan akses terus ke pusat perniagaan seperti Bukit Bintang dan Damansara, manakala penumpang KTM komuter perlu menukar ke monorail atau LRT dan laluan MRT. Kelewatan perkhidmatan KTM komuter yang kerap juga menjadi faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah bilangan penumpang. Tambahan pula, sebaik sahaja laluan MRT SSP mula beroperasi sepenuhnya, KTM komuter mungkin mengalami penurunan jumlah bilangan penumpang yang serius, melainkan mereka berjaya menghasilkan tawaran kompetitif dari segi kepakaran, kebolehpercayaan dan keselesaan perkhidmatan. Bagi mengatasi halangan-halangan yang
telah dinyatakan berikut, terdapat solusi yang boleh dilakukan atau berkemungkinan membantu sedikit sebanyak bagi menambah baik sistem kereta api elektrik ini. Solusi yang pertama, create a positive transport culture. Kita perlu membina satu budaya untuk membiasakan penggunaan kenderaan awam dalam kalangan kita. Di samping dapat mengurangkan pencemaran udara, kita juga boleh mencipta insentif dengan memberi diskaun untuk ride days or free rides kepada pengguna untuk menarik minat orang ramai. Cara ini bermatlamat untuk menggalakkan mereka mempunyai perasaan positif terhadap public transport. Solusi yang kedua, mobile application buying ticket for LRT. Aplikasi pembelian tiket mudah alih untuk LRT adalah aplikasi yang boleh membantu orang ramai yang tinggal di kawasan bandar boleh bergerak dengan mudah tanpa perlu beratur untuk membeli tiket. Aplikasi ini membolehkan pengguna membeli tiket terus daripada telefon pintar. Solusi yang ketiga, improve the capability of rail transport. Terdapat dua contoh daripadanya, iaitu yang pertama, park and ride concept. Setiap stesen hendaklah mempunyai ruang yang mencukupi untuk menempatkan tempat letak kereta atau kenderaan. Mungkin lebih daripada beribu-ribu daripada kenderaan mereka di kompleks tempat letak kereta dan menawarkan orang dengan bayaran yang minimum untuk meletakkan kenderaan. Justru hal ini dapat memastikan ia pantas dan mudah. Sejauh ini hanya beberapa stesen saja yang menyediakan kemudahan. Jika setiap stesen mempunyai kemudahan ini, pastinya ramai pengguna sanggup memandu hanya 1 kilometer untuk meletakkan kenderaan mereka dan terus menaiki kereta api dengan lancar tanpa menghadap kesesakan lalu lintas. Contoh yang kedua iaitu offer free Wi-Fi services. Dengan menaiki KTM atau seumpamanya, ini bermakna anda mempunyai masa lapang untuk diri sendiri tanpa perlu memandu. Dengan adanya Wi-Fi percuma, jelas sekali orang ramai boleh menikmati kemudahan tanpa had pada masa yang sama, dapat menarik minat mereka untuk menggunakan pengangkutan awam sebagai perjalanan harian. Kesimpulannya, usaha yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan dengan menambahkan lagi bilangan pengangkutan awam telah memberi impak yang positif kepada orang ramai. Malah ia juga dapat mengurangkan kesan rumah hijau di negara kita. Dengan adanya pengangkutan awam seperti LRT, ETS atau sebagainya, ia dapat mengurangkan pencemaran udara yang akan berlaku di negara kita. Sekaligus ia juga dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas yang kerap kali berlaku disebabkan oleh pengangkutan peribadi yang banyak. Dengan berkongsi pengangkutan bersama orang lain, kita secara tidak langsung telah menyumbang kepada penjagaan alam sekitar. Sekiranya kita sering menggunakan kenderaan awam yang telah disediakan oleh pihak kerajaan, ia sekaligus kita dapat menjimatkan masa kerana kita tidak perlu mengharungi kesesakan lalu lintas yang sering kali berlaku di negara kita. Ia juga dapat menjimatkan wang dan juga tenaga berbanding kita menaiki kenderaan peribadi. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita perlulah bersama-sama berganding bahu membantu kerajaan dalam menjaga alam sekitar agar kesan rumah hijau dapat dikurangkan dan juga sekaligus penyakit dapat ditangani demi kebaikan masa hadapan. Kembali bertaut di cinta negara semangat.